Avengers! Assemble. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang dan selamat pulang. Selamat kembali ke Sembang Marvel. Okay, sebelum kita mulakan lebih lanjut, hari ini kita nyanyikan lagu birthday untuk Izzat Weh, tapi baik. Hari ini 3 Disember. Masalahnya baik. Tak apa. Kita record 3 Disember. Hari ini 3 Disember. Okay. Happy birthday to you. Ding. Happy birthday Aku to tengok kat you. dekat ni. Happy birthday to Izzat. Happy birthday to you. Yeay. Terima kasih, kita terima kasih, sama terima kasih. doakan wishkan tahun 2024 nanti Izzat dapat jodoh. Oi, asal semangat. Dah confirm kan? Kau jangan hal-hal peribadi jangan bawa sini. Gila. Tak. Tak Anip aku risau Ada risau. Okay, tak apa. Benda dalam kelambu. Biar dalam kelambu. Tapi dah confirm kan? Dalam kelambu. Tak. Okay, aku jangan masuk kelambu lagi. Okay, Sadiq dan beli baju sama Marvel Podcast. Thank you so Mantap, much. Sadiq. Thank you. Ada Thank you masuk so dah. much. Bukti transition. Terima kasih Cik Sadiq. Bukan nama sebenar. Bukan. Alright guys, hari ni kita nak sembang pasal apa? Okey, pertama sekali pre-order baju masih lagi ada Yep, betul. sampai 7 Disember ini. 7 Disember. Yes. So boleh mana-mana yang masih belum dapatkan ataupun belum buat pre-order, sekarang pergi buat pre-order, cari bio, link dekat bio kita orang ataupun dekat YouTube. Yep. Cari link dekat bawah detail. Semua ada ada. link tu. Ya, link tu. Boleh isi Google Form dan kemudian isi apa-apa sahaja detail yang kita perlukan dan buat bayaran. Sampai sekali. Baju kita orang ni berharga RM70. RM70 berserta dengan postage. Yep. So dapatkan sebelum terlambat. Alright. Okay. Nak wapau. Ha? Wapau. Apa Orang ni? Kelantan panggil pau. Pau. Oh, buah pau. Dah tumpah lah aku punya pau ni. Kapal buntut ni. Cerita dulu. So hari ni kita nak sembang pasal apa ni? Aku makan. Tak, masing-masing tengah munyah. Lepas tu baru nak bercakap. Okay. Kita sudah sedia maklum. Dah lah komen sebelum ni banyak cakap. Kalau nak makan. Nak bercakap. Sorry, saya jangan Sambil. Okey, minggu lepas kita Izzat dia telah menghadiri PC press conference pelancaran filem pengumuman filem pertama ataupun dalam dekad inilah local superhero di Malaysia iaitu Keluang Man. Betul. Dia bagi tahu pasal watak, siapakah pelakon dia. Aku rasa semua orang dah tahu dah masa tu. Empat pelakon utama telah diumumkan pada press conference hari itu. Ya, betul. Dan aku nak shout out sikit, terima kasih kepada Zavlog sebab dia lah kita dapat tiket untuk ke pengumuman tu. Thank you Zaf. Terima kasih Zavlog. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat tahu dah, kebanyakan dah tahu Astro Show telah mengumumkan 4 pelakon utama. Betul. Iaitu Anik boleh baca kan? Tak ingat lagi lah. Okey, yang Nasty sebagai Keluang Man, Remy Ishak sebagai Ahmad tak selaku. Ahmad, cikgu kepada Borhan. Yes. Dan Roshamno sebagai bukan Roshamno. Remy Ishak. Remy Ishak sebagai ini Roshamno sebagai cikgu. Cikgu. Okey. Tengok dalam vlog punya ni. Tengok jap. Dan Remy Ishak sebagai Syamsi villain dalam filem tu. Dan yang terakhir Inspektor Sahab akan dibawa oleh Anwar Beg Mogal. Tak tahulah nama pelakon mungkin baru Aku tak tahu. Aku mungkin pronounce nama dia salah ataupun macam mana. Tapi itulah nama dia, Anwar Beg Mogal. Mogal aku tak tahu macam mana nak sebut dia. Faham? Tapi itulah 4 barisan utama dalam filem Keluang Man. Untuk pengumuman filem Keluang Man ni masih belum di-shoot. Ketika press conference tu berlaku, aku cerita sikit lah sebab aku pergi kan. Ya, betul. Dia masih belum di-shoot, baru pre-production. Maksudnya belum shoot, mungkin dalam fasa writing saja. Skrip mungkin dah siap, pemilihan pelakon dah dipilih dan sebagainya. Dan Remy Ishak dia cerita, dia kata dia diminta oleh director untuk naik, badan dia kena besar lagi lah. Buat badan lah. So dia kata kena expect dalam 2-3 bulan ni lagi, mungkin badan dia akan lagi besar. Faham? So maksudnya
Shooting belum bermula lah. Tapi tayangan 2025 Betul. Adakah- Expected lah. Adakah dia sama macam kalau Marvel, DC atau comics dekat sana kan, kat US kan dia kan buat macam SDCC tu kan. So adakah lebih kurang macam tu juga? Aku rasa kena Sebab- ada different. Sebab SDCC movie pun sebelum start shooting ke apa dia orang announce dulu. Betul. Itu yang menarik. Aku tak tahu lah. Aku tak tahu lah scene di Malaysia. Kita buat pernah ada tak filem yang kita announce pelakon sebelum kita start shoot. Aku rasa mungkin ada, tapi kebiasaannya budaya dekat Malaysia, culture dekat Malaysia ni, kita umum pelakon setelah filem disiap kan. Betul. Contohnya macam baru-baru ni filem sequel kepada Mat Kilau kan. Ya betul. Baru diumumkan tapi dah siap shoot. Dah siap Betul, shoot. dah siap Ini shoot. belum lagi. Untuk filem Keluang Men masih belum shoot lagi. Baru selesai pemilihan pelakon dan kemudian diumumkan pelakon saja. Yep. Kita nampak dia punya culture ni, dia nak tiru style marketing US. Hollywood, US lah. Selalu macam contohnya filem-filem MCU, Betul. DC dan sebagainya. Selalunya kita buat rumours, kemudian diumumkan dan sebagainya. And then ini yang Keluang Men cuba buat. Pada aku ini satu perkara yang agak baik sebab dia nak memulakan marketing sebelum filem itu di shoot lagi. Yes. So game marketing ni aku rasa adalah game yang memberi expectation yang agak besar kepada orang. Tapi dia akan menjadi kesukaran dia sebab kita tahu macam dekat sana is very airtight. Kalau kat sini Betul. kita takut nanti skrip dia boleh leak somewhere else. Betul. Boleh jadi. Bahaya lah sebab tak best lah cerita bila dah kena leak kan. Betul. Tapi itulah pada aku, bila dia buat macam ni, dia membina expectation pada orang. Ya, betul. Okay. Dan dalam masa yang sama bahaya kalau dia tak meet expectation orang lain. Betul. Ada banyak sebenarnya yang kita boleh sembangkan sebab aku pergi situ sendiri. Pertama, dia baru pre-production dan dia memulakan dengan press conference dan mengumumkan siapa pelakon dia, which is pada aku marketing yang quite good. Itu pelakon 4 tu yang Pelakon utama. Akan ada lagi tambah-tambahan. Ada. Dia belum dia, reveal lagi. dia sangat menarik tau. Sebelum ni ada teori lah yang mengatakan kemungkinan macam Nasty kan kita tahu dia punya physicality agak rendah. Betul. Kan Borhan ni agak tinggi dan dalam PC tu adalah media yang tanya kepada Nasty dan Nasty sendiri cakap dia tahu siapa ni watak Borhan ni adalah watak yang tinggi, tapi dia kata tak ada kesukaran pun sebab dekat Hollywood biasa je benda tu. Aku agak setuju juga, boleh je kita cakap benda yang sama. In term of technical, ketinggian tu mungkin kita boleh cover dari sudut pakaian, kasut dan sebagainya. Cuma dia jadi isu jugalah. Mungkin dia tak sama sangat, dia tak accurate macam dalam animation. Tapi kita kena ingat juga Wolverine dalam komik pun pendek. Betul. Tapi Hugh Jackman tinggi. Yes. Macam tu lah. Benda-benda macam tu aku rasa timbang tolak, aku rasa at the end dia sama je. Lebih kurang lah. Aku rasa kan Nasty ni dia ni pendapat aku lah sebab mungkin lah Keluang Men ni akan ada lebih sikit action scene dia lah. Sebab kalau macam Nasty ni kita boleh faham dia punya stamina, dia macam budak-budak rakan-rakan gym lah. Sebab dia selalu dia banyak consume gym punya aktiviti sebagainya. Sebab aku rasa kalau macam Anwar, which is pengarah dia, ambil pelakon yang dia tak fitness dia kurang, dah kena tambah lagi cost untuk stuntman. So Dan aku rasa okey lah. adalah yang dibuat troll lah. Kita expect High Council punya pelakon, dapat kami the series punya pelakon. Kita tahu juga Nasty ni agak umur dia berapa 30-an lah. 30-an lah. 30-an macam tu. Nak dekat ke 40 aku rasa. Betul. Sebab aku rasa dia Lama juga. Dia dah lama dalam industri. Ni. Itulah pada aku Nasty ni in term of, sebab dia ada perangai gila-gila juga tu. Aku rasa tu pun boleh jadi good point ataupun strong point untuk dia sebagai Keluang Men. Tapi apa pun, mungkin ada kritikan, ada orang yang tak suka Nasty, ada orang tak prefer Nasty sebagai Keluang Men, ataupun ada yang kecewa. Betul. Overall, aku mungkin sedikit ragu-ragu, tapi dalam masa yang sama aku percaya pada Anwari Ashraf yang meletakkan Nasty sebagai Keluang Men. Mesti ada sebab. Betul. Sebab kalau kita tengok sekarang ni Nasty dikelilingi oleh memang orang kata Top punya ni lah. betul A-list punya pelakon. Yes. Remy Ishak, Rosyam betul tu. Tapi kenapa dia yang jadi watak utama? Betul. So rasanya bukan sengaja Anwar Ashraf letak dia kat situ, tetapi memang by reasoning
mungkin memang lagi masuk Nasty ni dengan watak Keluang Meng nak compare dengan Roshamno dengan Betul. Remy Ishak yang A-list juga yang ada kat situ. But kita pun kena tahu benda ni normal. Even kat Hollywood pun tiba-tiba kalau tengok Leonardo DiCaprio pernah jadi watak sampingan. Dia pun pendek juga. betul. Faham tak? Macam kita tengok apa Christian Bale pernah jadi watak sampingan. Betul. So benda tu Yes. normal dekat Hollywood. So why not kita tampilkan Yelah Ya. Nasty tak peak lagi. Faham tak? Walaupun umur dia 30 lebih, dia tak peak lagi. Bagi dia mungkin this is his time. Betul. Macam aku cakap tadi lah, aku rasa dia lebih related dengan fitness punya action things lah. Aku rasa Anwar, sebab kita tengok ramai orang put expectation yang tinggi. Lepas high conceal dia sangat-sangat okey lah, dapat sambutan. Dan aku rasa Anwar pun tak nak juga macam bila dia ambil, contohlah kalau dia ambil pelakon-pelakon daripada high conceal, mungkin orang akan ingat kau nak menggunakan politika house. High conceal punya pelakon kan sekarang Betul. Betul. bertebaran di banyak gila drama dan juga movie series dan sebagainya. So dia rasa tak apa, aku take the challenge, aku ambil Nasty. Aku percayalah pada Anwar. Aku expect tinggi sebenarnya. Betul. Tapi aku rasa ada satu benda yang sangat penting tau. Branding. Yep. Sebab kita Betul, tahu betul. contoh kalau dia ambil geng-geng high council semua kan, diorang ni dah branding kuat dengan mana-mana filem yang banyak juga contoh macam Nadi, siapa nama mamat yang pelakon Fakri tu? Aku lupa nama dia. Amirul Aiman. Dia pun aku rasa dia macam Asnaf. dia Amir Asnaf. Asnaf ke Ahnaf? Asnaf. Asnaf lain. Astagfirullahalazim. Tu kan kutip zakat kan. Penerima zakat. Yang penerima zakat. So aku rasa watak dorang ni dah ada branding yang sangat kuat. So benar. better pada aku memang kena mencari someone pelakon yang dia tak ada branding yang sangat kuat. Yelah mungkin Nasty ni dia ada karakter yang kuat ataupun branding dia, contoh macam Abu dalam Kami dan sebagainya. Tapi aku rasa itu bukan satu filem lagi, itu series kan. Mungkin teorinya jugalah. Ada yang kat sini kat TikTok ni cakap, contoh Mizan 93 cakap Nasty nampak comically accurate. Conqueror cakap 94 is betul. casting process. Pada saya pula, saya rasa Nasty is for the longevity of the project. Maksud dia kalau katakan betul nak buat Keluang Man Universe, Nasty is the project. He is the Iron Man. Kita kena trust dia lah. Itu kita yang tak umumkan lagi tu. Sebab berdasarkan Astro Show, mereka akan memulakan projek Keluang Man ni sebagai satu universe ataupun movie pertama. Dalam universe kita tak tahu, kita mungkin boleh panggil Keluang Man Universe. Keluangverse lah. Dia ikut aku rasa dia dah start ikut macam Bumi Langit. Bumi Langit. Yeah. Tapi Bumi Langit dia ada satu, dia memang kita tahu komik dia ada banyak karakter. Ada banyak karakter. Cuma Keluang Man Universe kita tak tahu siapa lagi karakter-karakter yang lain. Adakah dia akan campurkan Cicak Man dan sebagainya. Betul. Sebab ini pun kita nampak hint daripada KRU. Dia tanya, dia apa filem yang korang nak sequel kan? Ya. Ada yang minta Magica lah. Magica obviously tak ada kaitan dengan superhero. Betul. Tapi yang menariknya adalah, adakah itu hint mereka untuk membawa Cicak Man yang keempat? Ataupun mereka nak mulakan reboot untuk Cicak Man yang baru? Dan Cicak Man ni boleh masuk dalam universe Keluang Man ni. Yes. Itu kita cerita tentang menariknya sekarang ni Malaysia dah nak cuba untuk ke expand, nak bermain dengan universe. Cuma aku rasa apa sekalipun Astro Show, kalau diorang betul-betul serius nak take it benda ni sebagai benda yang betul, ataupun investment diorang ni nak take it serius lah kan benda ni kan, nak jadikan satu universe yang besar, aku rasa diorang kena ada plan yang sangat proper. Betul. Aku punya pendapat aku harapkan in terms of Keluang Man ni, dia yang bagi aku yang paling penting, superhero punya quality tu bergantung kepada villain dia. Sebab aku tak ingat sangat villain dalam Keluang Man animated, tapi aku harap Anwar boleh create satu new villain yang boleh punching back lah Keluang Man. Lepas tu contoh aku rasa mungkin dia tak buat, tapi aku harap lah tiba-tiba lah, what if kalau tiba-tiba macam kalau Anwar rasa macam kita tahu Keluang Man kan ada yang the first origin yang mati tu kan. Kita tak tahu siapa dia kan. Dia buat itu dalam version yang dia sebenarnya tak mati lagi. So dia tengok Borhan ambil suit dia dan dia rasa macam, oh dia ni ambil suit aku. So mungkin tiba-tiba dia jadi the jahat punya ke, the black Keluang Man ke. Yang menariknya kan, sebenarnya dia boleh buat prequel ataupun apa kita panggil sebagai
Prequel lah sebelum. Backstory lah. Backstory Origin Keluar Man. Keluar Man. Sebab sebelum ni ada isu yang dia kata macam mungkin ini adalah Keluar Man yang pertama, bukan Borhan. Tapi disahkan oleh Anwari Ashraf, ini adalah Borhan. origin story Borhan. I see. Origin story. Cuma yang menarik ni, dalam press conference tu ditanya tentang Tiong Man, sebab dia tak umumkan pun Tiong Man siapa. Betul. Takkanlah watak Tiong Man ni lagi mahal daripada Keluar Man. Betul. Sampai tak nak umumkan. Pelik kan? Waktu tu aku cerita sikit lah. Wartawan ataupun media tanya siapa Tiong Man kan. Lepas tu dia kata saya boleh, time tu ada beberapa soalan lah yang media tanya. Dia cakap saya nak pilih beberapa soalan yang boleh dijawab. Dia tak Dan boleh soalan jawab. Tiong Man tu dia tak nak jawab. Dia kata bukan tak nak jawab, dia tak boleh jawab. Maksudnya akan ada. Maksudnya berkemungkinan besar ada benda yang disurprise. Ya, betul. Aku expect, teori aku adalah, kita teori lah kan. Biasa kita sembang Marvel, kita akan berteori. Tak tahu betul ataupun tidak. Aku rasa untuk filem yang pertama dia tak akan keluarkan Tiong Man. Pertama, alasan aku kenapa dia tak akan keluar, kenapa Astro Show tak akan keluarkan Tiong Man. Pertama, dia nak fokus kepada pembinaan karakter Keluang Man tu sendiri. Dia nak membina untuk orang kenal Keluang Man ni bagus. Betul. Aku rasa satu lagi dia nak convince orang ramai Nasty adalah orang yang paling layak untuk memegang Keluang Man. Sebab kalau bayangkan Nasty sebagai Keluang Man, tiba-tiba ada dia punya Sidekick yang dia overshadow. Overshadow Betul, pula. betul. Orang akan macam alamak, tak layak siut, dia ni lagi bagus. Sama macam keadaan The Marvels, Kamala lagi bagus daripada Captain Marvel. Padahal Captain Marvel tu the main, the lead character. Aku rasa sedangkan dalam masa yang sama Captain Marvel pun dah ada movie dia awal dulu. Yep, betul. So dalam ni aku rasa itu adalah decision yang agak tepat dan bagus untuk make sure solo dulu ada Keluang Man, dan kemudian mungkin kita tak tahu ada filem Tiong Man ke apa ke. Origin Tiong Man. Ha. Saya pun ada satu teori. Teori saya adalah mungkin dekat dalam movie tu nanti Tiong Man tak jadi lagi Tiong Man. Dia hanya macam cameo ataupun Nick Vincent cakap mungkin keluar dekat dalam credit scene. Boleh jadi boleh Dia jadi. akan jadi satu cameo kan. So mungkin juga dia boleh jadi satu origin story, cerita pasal Tiong Man sahaja. Dan tiba-tiba evolve. Instead of dia cameo kat dalam Keluang Man yang cameo dekat dalam. Betul. Sebabnya kalau macam Tiong Man, kalau dalam animated series yang zaman dulu kartun tu, dia adalah kawan baik kepada Borhan juga dekat hospital sakit jiwa. Betul. Tak silap aku, dia Tiong Man ni dia terjumpa kan, dia selamatkan Tiong Man kan. Oh tu aku dah lupa dah. Macam tu lah. Tapi sebenarnya kalau ikut origin story, Keluang Man ni ataupun Borhan ni memang suka keluar malam. Lepas tu dia pakai macam aku tak tahu belakang tu dijadikan apa, mungkin selimut ke apa kan. Cape lah, cape dia. Cape lah. Lepas tu dia tutup muka, memang dia suka tengok keadaan sekeliling dan sebagainya. Kita tahu Borhan ni orang yang dia pandai silat kan. Dan aku rasa menarik lah. Mungkin kita nak tengok macam mana Anwari Ashraf akan portray watak Borhan tu dalam real life atau live action punya movie. Betul. Sebab aku rasa ni adalah satu cabaran yang besar untuk Anwari Ashraf. Tapi aku yakin dan percaya Anwari Ashraf boleh buat kerja dengan baik. Sebab kita tahu series dia yang sebelum ni memang bagus gila. Aku suka gila aku rasa. Aku rasa aku nak sentuh tentang kostum untuk Keluar Man. Aku harap is ada black sikit, ada pink sikit, and the most concern untuk Tiong Man. Kalau tengok Tiong Man, kalau dalam kartun dia warna turquoise, ada paruh kuning macam itik. Aku harap contoh kalau memang betul-betul ada, buatlah kostum daripada dia jadi Tiong Man tu jadi warna gagak. Hitam. Kalau pernah tengok tak, ada zaman dulu yang zaman wabak zaman US dulu yang dia, tahu emas tu kan, emas yang macam ada paruh tu, kalau dia buat untuk Tiong Man, badass bro. Memang betul sekali. Boleh jadilah. Tapi sebenarnya apa yang mungkin aku rasa benda ni concern aku juga is because how Anwari Ashraf to establish the background of Keluang Man punya. Betul. Maksud dia contoh itulah dia punya basis tau. Contoh tempat kalau Batman ada Gotham kan, Keluang Man ni tempat dia tu dia kena establish betul-betul. Sebab kita tahu Anwar Ashraf dia berjaya establishkan kudrat sekolah fantasy betul. yang tak mana-mana tapi tak dia pernah boleh wujud pun. tak pernah wujud, dia boleh Betul. wujudkan dia punya orang kata tradisi lah, itulah inilah. So we hope that benda yang sama dia boleh buat kat Keluang Man. It's very very impressive. Tapi lah. kalau ikut background filem siri ataupun animation Keluang Man, tempat dia adalah Tampoi. Tampoi kan Johor sebab Keluang kan. Dia asal daripada Keluang.
Tak ada gurau je. Lagi satu kan, aku rasa contohlah kalau macam sekarang ni pun KRU sedang bergelut lah. Dia macam nak join in. Aku rasa dia nak orang bagi pendapat untuk orang ni pasal Cicak Man. Apa kata kalau alang-alang Keluarman masuk dalam bandar Cicak Man, Metropolis. Itu ada Metropolis tu antara nama bandar dekat dalam Cicak Man lah. Betul. Metropolis tu equal to duit lah kan. Yalah, Metropolis. And also, okay, aku nak satu lagi sikit lah berkenaan dengan villain dia juga. Aku harap okay lah, one day kalau macam Cicak Man dah boleh merge dengan Keluarman, jangan lupakan Ginger 1, Ginger 2 dengan Mr. Itu aku rasa antara villain yang Dan quite good. aku rasa satu lagi watak yang kita kena tekankan adalah badang. Tak, no joke. Cepat. Bayangkan tu adalah background lagu dia. Aduh. Bodoh lah. Dengan sajak kan. Lagu dengan sajak kan. Okay. Lepas tu aku pun nak bukanlah berteori, aku nak berfantasi lah tentang storyline Anwar. Bagi aku dah alang-alang Keluarman pun disebut-sebut sekarang ni kan. Aku hoping tolonglah jangan buat the very cliche. Kau buat cliche satu agak membazir, satu lagi macam orang expect more than this thing. Dan aku rasa kalau dia nak tunggangkan tentang konsep bila dah successful lah untuk first film Keluarman, kalau nak masukkan Cicak Man dan juga tak kisahlah any superhero, dia buat multiverse dan time travel pun boleh. No, dah start dah ni. Boleh, aku dah start dah. Aku rasa aku tak put high expectation pada aku. Ni untuk akan datang, untuk universe lah, keluang verse lah. No, aku rasa kita kena berpijak di bumi yang nyata. Kita kena tahu industri Malaysia ni dia tak adalah besar mana. Dan kita tahu population kita pun tak besar. So kalau Hollywood, dia boleh buat filem yang besar sebab dia main dunia tau, antarabangsa. Universe. Universe kan. Silap. Tapi kita tahu filem Malaysia ni dia punya target dia mungkin lokal. So budget dia pun agak ciput dan kecil. Betul. Paling jauh boleh pergi Indonesia. Indonesia Bumi Langit pun kita tengok masih lagi tak betul-betul powerful lah. Dia tak keluar lagi. Dia tak powerful sangat. Tapi Indonesia bayangkan population dia besar. Dan aku rasa kita kena make sure storyline, kita kena berpegang pada storyline tu kena bagus. Ya, betul. Kita jangan macam nak kena action lah, tak bang, yang ataupun paling penting kita kena superhero movie yang ada kat Malaysia ni memang kebanyakannya semuanya adalah lawak. Ya. Kita kena buang. Kita kena buang benda tu. Skrip tu kena betul-betul kemas. Tapi berdasarkan apa yang Anwari Ashraf dia cakap, tone kepada filem Keluarman akan kekal mengikut animation Keluarman. Faham. Maksudnya komedi tu adalah tapi sikit-sikit. base. Tak apa, kalau ada sikit-sikit tak apa. It's not macam sepanjang movie tu komedi, lepas tu fighting. Komedi fighting. Betul. Aku rasa dia akan jadikan komedi sebagai suntikan kepada watak Borhan. Fair lah kalau macam tu. Betul. Tapi dalam masa yang sama dia kena tunjukkan watak Borhan tu yang serius, watak Borhan tu yang gila. Borhan tu kalau dalam kartun dia sarkastik tau sebenarnya. Betul. Sarkastik dan dia macam gila-gila. Nasty kalau kita tengok dalam Coming the movie pun dia memang gila-gila. Aku rasa sesuai, memang sesuai. Betul tu. Aku rasa memang sesuai. Cuma ketinggian tu subjektif lah, tak ada isu aku rasa. Aku rasa itu yang isu dia lah. Tapi mungkin Anwari Ashraf nampak benda tu lebih besar. Maksudnya menampak karakter dia Nasty nampak tu. apa yang kita tak nampak lagi. Mungkin lah. Tak apa, kita akan nampak benda tu. Cerita dalam kelambu ni. Dia nampak apa yang tak nampak. Mungkin Nasty tunjuk something benda yang kita tak nampak. No. Okay, tak ada. Kita bergurau. Itu dari sudut aku rasa macam tone. Kita cakap pasal lawak dan komedi sebagainya. Dan satu lagi aku harap cukuplah untuk mana-mana utamanya untuk Astro Show, kalau dia nak meneruskan universe, nak membesarkan universe Keluarman ni, cukup-cukuplah untuk bukan mengambil inspirasi lah, meniru Batman daripada filem-filem barat. Kita tahu, kita kena mengaku betul. Keluarman ni memang ada sedikit bukan peniruan, idea daripada Batman. Inspired lah. Keluarman ni Batman, Tio Man kita tahu Robin. Kemudian ada watak badut dan sebagainya. Ada watak wartawan yang meniru sedikit Lois Lane dan sebagainya. Kita tahu di situ ada idea-idea yang diambil daripada Hollywood. Betul.
terutamanya pun dalam masa yang sama Cicak Man pun kita tahu kostum dia ada sedikit macam Spider-Man, kuasa dia macam Spider-Man sikit. Memang Spider-Man lah, based on Spider-Man. Ya, Spider-Man tapi cosplay dia agak ada bentuk macam Daredevil sikit. Ya. Kemudian cara macam mana Cicak Man dapat kuasa macam Spider-Man. Watak dia Yusri sama macam Harry Osborn. Mary Kawan Jane baik. Watson, Mary Jane Watson sama dengan Fasha Sandar. Fasha Sandar. Ah. So kita nampak konflik dan penceritaan tu hampir sama. Betul. Yeah. So aku harap untuk dorang expand, pertama untuk filem Keluang Man ni mungkin perlu mencari benda-benda yang fresh lah. Kena dengan Jangan Malaysian terlalu style. mengikut. Ya betul. Ya, betul. Dan kemudian untuk next movie, kalau dia nak memperkenalkan watak-watak atau superhero baru, tolong perkenalkan dengan cara jangan meniru. Kita kena bangga dengan identiti kita. Ya, Betul. Even though banyak gila budaya-budaya dalam Malaysia ni yang boleh di-inspire dan masuk ke dalam Keluang Man ni. Banyak Betul, sangat. betul, Tapi betul. nak tinggal kena ada tim kreatif yang boleh Betul. menggabungkan. Aku rasa better lah. Aku rasa Anwar, aku memang put trust tinggi lah. Betul. Untuk- Aku rasa untuk filem ni. mungkin lah kita nak jemput Anwar Ari Ashraf. Mungkin kalau disudi untuk datang studio Sembang Marvel, kita interview dia. Datanglah. Kan. Studio Sembang Keluang Man. Mungkin genting sebelum ni. Sebab aku rasa kita dah sampai masa untuk kita expand universe Sembang Marvel ni. Kita juga nak support local punya produk. Terutamanya This- cerita filem Sebab tu superhero. kita minggu Fine. ni kita nak berehat daripada Marvel. Kita nak sembang pasal Keluang Man. Sebab kita betul-betul nak support local punya produk. Betul. Kita nak go for it. Kita nak support lah basically. Yeah. This is our time. This is our time. Sebab kita tahu macam mana Marvel punya marketing. Dia buat teori untuk buat make sure marketing dia orang bagus. Dan aku rasa ini adalah masanya kita cuba untuk make sure marketing Keluang Man juga kita Betul, tiru style betul. yang sama Kita dengan nak support- berteori. Betul. Ya, Keluang ya, Man ni ya. supaya dia akan full extend potential dia tu. Ya. Sama macam filem-filem Hollywood Ya. superhero movies. Betul. Sebab one of our reason, sebab kalau kita tengok dekat filem ataupun cerita superhero dekat Malaysia, semua dah ada fanbase. Betul. Betul. Boboiboy ada fanbase. Betul. Agent Ali pun ada fanbase. Betul. So kalau ada Keluang Man punya fanbase yang macam kita ni borak pasal teori. I mean generation kita lah. Yes, betul. Ya. Generation kita lah. Betul, Kan? betul, Siapa betul. lagi kan? Marketing tu boleh lah. Aku nak cerita berjalan. pasal Bobo Boy sikit sebab aku baru pergi Bobo Boy punya premiere episod 1 sampai 3. Okay. Tapi aku rasa itu aku tinggalkan hujung sekali kita Okay, sembang. kejap lagi kita sembang. Kita Boleh, sembang. boleh. Kita Boleh, habiskan Keluang Man dulu. Alright. Aku rasa aku memang ada high expectation pada Anwari Ashraf. Betul. Sebab Sama dia juga. keberjayaan Sama dia sebelum ni. Betul. Dan dia cakap juga dia percaya pada skrip dia. Sebab dia kata dia dapat skrip dan skrip tu bagus. Writing dia sangat bagus. Jangan leak Jangan leak jangan leak. skrip. Tapi aku rasa sebelum ini mungkin pada Astro Show lah, mungkin kita boleh collab kan, ataupun kita kena make sure kita kena bermain dengan teori-teori sedikit supaya orang macam Betul. apa benda ni, Betul. apa benda ni. Benda Betul. ni penting pada marketing Keluang Man ni. Betul. Dan kita harap juga fanbase Marvel ni ada kat Malaysia yang yang follow kita orang, yang tengok kita orang dekat YouTube, TikTok, yang ada kat dalam group Telegram dan so what lah semua lah kan. Kita try lah to give support to give chance to Betul, this betul, Keluang Man. betul. This is the time lah. I mean, tak ada benda lain yang kita Betul. boleh persoalkan Yep. untuk support lokal. Ya. Kalau selama ni korang nak bash Cicak Man ke, kau nak bash badan ke, but this is the time, the new era for us. Ya. Keluang Man adalah komik cerita yang kita membesar daripada kecil. Lepas tu Betul. Astro Show kena faham tau, pergerakan ataupun marketing superhero tu memang bermula daripada kami ni yang membincangkan. Wah, kita betul-betul promote diri kita ni. Kami dan juga platform yang lain lah. Sebab aku faham daripada marketing daripada you guys sendiri okey membantu, tapi sebenarnya rentetan kata-kata daripada kita ni lah, macam kita punya teori, kita punya expectation ni sebenarnya banyak membantu untuk orang daripada tak tahu jadi aku tahu setuju. dan berminat dengan Keluang Man. Okay, Betul. ni authority daripada seorang mempunyai akaun Twitter 600 Ya, k. oh. 600,000. Betul. Dia cakap pasal benda tu, faham tak? Macam tu lah. Okay. So kita harap pandai, betul. Kita harap sangat Astro Show nanti mungkin kita boleh collab. Mancing. Ya, betul. Boleh collab dengan kita untuk bantu This promotion lah. promotion kan. untuk buat marketing Keluang Man. Yep. Itu yang pertama. Dan kedua, aku
bukan nak dapat job ke apa tapi sebenarnya kalau tapi. perasan kebanyakan filem berkualiti adalah daripada production Astro Show. Ya, betul. Contohnya Police Evo. Ini yang menariknya. Ini yang menarik. Kita selalu cerita pasal kita nak satu universe ada Cicak Man, Badang. Why not? Police Evo dalam atau dalam production Astro Show. Betul. Boleh jadi Why not? cross Tak ada event. masalah. Why not kau jadikan Police Evo? Kita tahu kita tak nak lah macam filem semuanya macam Betul. Semua superhero. Tak payah hal. Dia ada reality punya lah, which is sebab badan kepolisan lah macam Betul, tu. sebab Police Evo dah pernah pergi ke Kuantan, dah pernah pergi ke Terengganu. Tiba-tiba habis Keluar Man, dia orang kena pergi ke Tampoi. Sebab kita kena ingat balik, ditugaskan di kita kena Tampoi. ingat Keluar Man tak ada kuasa tau. Betul. So kita kena membawa naratif superhero yang tak ada kuasa ni. Setuju. Itu lagi powerful pada aku. Ui, So, power tu. man. Aku rasa kalau dia gabung, bayangkan Sunny. Police Evo dan juga Keluang Man. Wih, Lepas terbaik tu. Twist dia kan, rupa-rupanya masuk sekali KRU, kan Police Evo kan ada season. Cicak Man pula kat situ. Lagi satu aku rasa Zizan pun macam sesuai untuk jadi Tiong Man. Boleh jadilah, ada sikit lah, ada sikit. Tapi dia lagi tinggi dia daripada Nasty kan. Sama macam sama Tak, aku rasa. itulah susahnya. Kalau Tak kita apa, mungkin dia tak ikut komik. Tak ikut komik accurate. Dia pernah jadi Cicak Man, dia cakap aku nak jadi Tiong lah. dah tak jadi di Inspector Sunny Sunny dia kan. ni. Aduh. No. Penat member. Shazzy Sam, Zizan dengan Nasty, dua-dua Wih, sama level. Ketiga-tiganya sama level lah. Aduh. Ketiga-tiga comel-comel. Tapi best tu kalau bayangkan Police Evo dengan Siapa lagi under Astro Show Production banyak siapa? Astro Show punya filem. Tapi untuk yang macam action punya movie, itu yang aku terfikir. Police KL Force KL tu bukan yang Roshamno dengan Fatah Amin tu. Itu bukan bawah Scope. Itu bukan Scope. Kan? Scope Production kan. Tapi tak tahulah kadang-kadang Scope Production dia collab Collab dengan dengan Astro Show. Astro Show juga. Lepas tu cerita yang Zul Arifin tu, aku lupa satu lagi. J Revolusi. Itu aku tak pasti, tapi itu antara cerita-cerita polis yang boleh kita Tapi gabungkan. pada aku dia kena mencari satu branding yang sangat kuat dah. Yep. Pada aku branding yang sangat kuat adalah Police Evo. Yes, setuju. So bawa Police Evo tu ketengahkan dan masuk dalam universe Keluang Man. Dan mungkin perkenalkan beberapa lagi movie yang akan datang superhero. Betul. Dan make sure kita nak cakap pasal Badang. Janganlah Badang tu dijadikan sebagai superhero yang ada suit. Jadilah superhero Badang tu adalah mitos daripada kita punya cerita-cerita lama. Mungkin Badang ni hidup lama beribu tahun. Betul. Start pun buat je lah konsep time travel. Diorang pergi Anik tu tak nak travel tu. Diorang pergi dekat zaman Badang tu, Badang datang lawan tu, bantu. Lepas tu time travel pergi sama hantu, bawa hantu datang sini pula. Itu pun menarik juga. Boleh jadi Menarik. Aku rasa yelah, kita nak expand, diorang kena expand masa yang agak panjang. Sebab kita tahu Keluang Man pun 2025. Ya, So lambat lagi. So kena menunggu agak lama juga. Tapi dalam masa yang sama kita harapkan pelakon-pelakon ni boleh buat kerja dengan sangat baik. Kita percayalah. Yelah, Alice punya pelakon ni. Betul. Roshamno, Remy Ishak, Nasty. So kita tak tertengok lagi. Mungkin supporting cast diorang. Yeah. Kalau itu pun dah power. Tiba-tiba Mira Filza. Kenapa kena Mira Filza? Tak ada apa. Lain macam tu. Lepas tu Astro Show kena tahu timing daripada awal 2024 sampai 2025. Kalau tak ada marketing yang konsisten, boleh drop. So you guys perlukan kita. Betul. Masih menjual. By the way, kita waktu saya pergi ke pengumuman tu, kita dapatlah mask daripada Astro Show. Ini adalah mask Keluang Man lah. Nep, cuba pakai. Tak nak hidung aku besar. Bukan nampak pun. Tak. Kau nak kau hidung, kau tak Aku tengok tak hidung cashback. aku. Aku cashback. Ada Dia pakai. Aduh, kena buka topi. Dah lah topi Loki. Kita tengok apa jadi. Kita buang topi Loki Kau sama borak dulu. Okay, kita Hari ni kita tak sembang hari ni pasal macam ni? Kita nak main FIFA balik je lagi. Aku tak nak. No, sembang dalam ni. Sini. Bahaya. Ada bal ke? Ada bal dalam ni ke? Aduh, kita baca komen sikit. Silat Legenda boleh di live action. Betul, Silat Legenda. Betul, setuju. Betul. Semua boleh dirumuskan dalam movie yang 2 jam lebih je. Ajak Captain boleh sekali. Captain boleh Captain boleh bawa siapa Astro kan? Aku rasa Astro. Betul. Lepas tu ada satu karakter yang Hello. Captain boleh tu yang dia kena bagi semangat tu
Yang Astro ceria kan. Aku Tapi rasa aku aku pernah tahu tengok satu Captain boleh episod. macam cerita pasal kewangan, Asal saving. tak suruh Bionic je masuk. Bionic TV3 KRU. Ui, lain macam tu. Kan. Lain macam Keluar Main ada cabang. Alang-alang ada Bionic, baik masuk papaya je. Babaya kan. Ya betul. Tapi masalahnya Papaya dah insaf sekarang. Ya, betul. Kita Dah remake buat live balik lah. TikTok je. Dah masuk parti politik lah. Jangan masuk. Kita jangan masuk situ. Jangan. Tak sebut. Kita tak mungkin sebut boleh parti invite mana. nanti dengan Papaya, Kita- Mr. Papaya. Kita tak sebut parti mana. Tak apa, jangan risau. Saya duduk layan Astro ni kan. Saya layan suka. Sekarang saya layan drama. Drama kat suka. Drama apa dik? Kita kena up Astro sekarang kan. Ai. Drama apa? Apa tu? My Famous Ex-Boyfriend. Aku baru tengok Abang habis kan. So sebab ada ada Kasrina kat dalam tu. Yeah. Lepas tu ada Hil Nadir Sani. Nadir ada kan? Ada Ada Nadir. Nadir. So cerita dia ada 24 episod. Sebenarnya kat Astro dah habis, tapi kat Suka dah memang ada full 24 episod. ya ke? Yeah. So sekarang saya dah episod 10. Okey Aku dah tak? habis dah. Baru. Storyline dia okey tak? Dia tak typical. Tak tahu lah. Mungkin wife aku dia macam dia cakap, kenapa you tiba-tiba suka cerita macam ni? Sebab storyline dia berbeza. Okay, aku ada komen Okey, sikit okey, lah. okey. Tapi Okey. aku tak spoiler. Aku rasa cerita dia sangat bagus tau. Jujurnya, siri apa My Famous Ex-Boyfriend. My Famous Ex-Boyfriend. Ex-Boyfriend tu sangat bagus tau. Sebab dia macam banyak berketengahkan isu mental health. Betul, setuju. Contohnya setuju, macam setuju bila sangat. influencer di bully social apa ni orang panggil? Apa cyberbully dan sebagainya. Macam mana diorang punya tekanan mental dong. Tapi aku ada problem sebab dia jadikan filem komedi cinta, romantic komedi tau. So dia kadang-kadang benda-benda yang mesej besar tu dia jadi macam Dia terpotong dia awal terpotong sangat. sebab dia jadi macam romantic komedi. Dia nak fokus pada komedi. Aku rasa kalau dengan writing yang sangat baik, aku rasa aku quite sure dia akan jadi filem yang lebih baik. Lepas tu mungkin Adib tak tengok lagi lah. Aku cerita sikit lah. Episod selepas ada satu episod episod satu episod yang Hel Husaini berdialog dengan kaunselor. Dia cakap, kaunselor ni cakap ada satu benda yang terjadi besar lah. Hel menangis. Lepas tu nasihat kaunselor adalah sabar. Kamu kena sabar. Aku macam, mana ada kaunselor patutnya suruh bersabar. Itu adalah pesanan dan nasihat yang salah. pesanan khidmat masyarakat. Sebagai seorang psikologis kan. Benda tu yang adalah sepatutnya kau tak boleh cakap pun untuk pesakit kau, patient kau. Contohnya apa yang boleh digantikan Kau dengan kena sabar validate tu? emotion kau. Validate emotion dia lah. Kena go through dengan emotion dia. Ha, Be ha. empathy. Kau contoh kau benda jadi satu benda yang jadi. Kau tengah sedih. Cuk, sabar ni. Tak Tak membantu. membantu pun. Tapi macam kita main FIFA, kau cakap macam tu, sabar je. Tak, sebab tu dia psycho kau. Jangan Anik, samakan main so, FIFA. So kau main FIFA ni. Bahaya Aduh. dia. Jangan mengaku kat sini ni. Kau jangan. betul. Petang tadi dah beli jiwa. Tapi betul lah. Nanti kena beli semua jiwa lagi psikologi kan. lah. Anik kena hati-hati sebab ni. Aduh, okay. Itu sedikit aku rasa aku quite sure dan percaya pada Astro Show sebab aku rasa Keluar Main ni selain daripada dia filem action, dia boleh ketengahkan isu mental health dan jadi satu jambatan yang sangat besar. Yeah. Sebab kita tahu dia Borhan ni adalah pesakit mental, sakit jiwa. Dan dia memang keluar malam untuk menyelamatkan orang, betul. tapi siang dia stay di situ. Dan di sini aku rasa dia boleh bawa, dan aku percaya sebab aku percaya Anwari Ashraf ni bukan typical director yang agak kita rasa tak ada knowledge yang besar. Betul. Knowledge dia kita tengok dalam High Council pun banyak dia cerita dan tekankan tentang isu toxic masculinity. Yes. Benda-benda yang macam wow, besar ni, power ni. Dan aku suka juga antara dialog yang diceritakan adalah pasal Hang Kasturi dengan Hang apa? Satu lagi. Hang Kasturi dengan Hang Lekiu Bukan Han Jebat dengan Han Nadim. Bukan. yang mana Nama ni? Hang Lekiu dengan Hang Kasturi adalah orang yang sama. Ingat tak? Bukan bukan. Hang Jebat dengan Jebat Kasturi dengan adalah orang yang sama. Kasturi dengan sama. Oh, scene dalam Kan dia cakap High Council. Ya, betul. Oh. Kan dia Kasturi, lepas tu tukar nama Jebat kan. sebab Sebab dia dia nak orang rebel. sama. Dia kata Kasturi tu nama sebelum Jebat sebab Nama Jebat tu terlalu rebel. Jebat tu adalah lambang rebel. Itu menarik Okey, kan. okey. Aku rasa Betul, itulah macam detail, menarik dialog tu. writing yang padu lah. Ya, dan aku rasa inilah yang patut diselitkan dalam Habis filem Keluar Main. Main, Bayangkan betul. benda-benda macam tu. Betul. Uish. Script writing yang sangat bagus, aku rasa akan sangat membantu filem Keluar Main. Even though bila Anwar decided untuk ambil Nasty tu pun, aku dah rasakan dia memang take the challenge. Dia
keyakinan dia terhadap skrip dia sendiri tu, aku rasa okay, skrip ni memang bagus. Betul. Sebab Betul, kalau betul. macam Setuju. kita anggap dia macam a typical pengarah yang lain, okay, Betul, aku rasa macam betul. boleh buat duit kot dengan kongsi punya pelakon, dia ambil situ. Tapi Betul. dia ambil yang very powerful and also nasty. Dan ada orang komen kat TikTok juga tadi ni sebab Nasty pergi audition. Oh, ya. Dia hantar video untuk audition. Yeah. So kita tahu pemilihan Anwari Ashraf tu based on audition. Means Yeah. that Yes. bukan dia yang cari pelakon, tapi pelakon cari dia Dan directly. yang menariknya macam ni tau, Nasty cerita macam mana dia boleh terpilih. Dia kata dia buat video dengan burger sebab dia lapar nak pergi beli burger, lepas tu dia buat video pasal pandai aku beli nak burger. makan burger macam tu lah. Boleh beli burger je. Lepas tu dia tengok dapat dia agak. kata, dia cerita lah backstory dia. Tapi menarik juga. Dia ada backstory yang menarik juga kan. At the end aku rasa kita kena put some trust on Anwari Ashraf. Kita percaya dan kita percaya juga Astro Show akan support this film dengan sangat baik. Betul. Sebab kita tahu Astro Show in term of production yang besar, dia adalah satu film production yang besar. Ya, betul. Dan aku rasa dia akan letakkan Keluang Man ni sebagai satu filem yang dorang Invest besar. besar. Sama macam Police Evo. Ya, Betul. ya. I mean Police Evo pun cara macam dia punya cinematography, dia ada drone shots, benda yang rare yang ada dekat dalam movie Malaysia. So this is, we want to see Keluang Man lebih kurang. Tak adalah letak expectation tinggi, tapi macam lebih kurang kalau dapat macam betul. Police Evo pun kan. Aku rasa lagi satu storyline daripada Anwar pun tak rasanya untuk, yelah orang cakap kalau macam action movie CGI tu penting. Bagi aku CGI tak penting lah setakat ni tak. untuk, Sebab kita Ya, tahu betul, Keluang Man. storyline tu sendiri dah carry all the movie. Nep, setuju tak? Keluang Man ni bukannya super power sangat pun. Betul Betul lah, dia macam Batman. Dia macam Batman. Straight forward, tak perlu pun. Macam mana Christian Bale, macam mana Christopher Nolan buat Christian Bale punya Batman tu, tak ada CGI, dia letakkan satu Betul. hospital, letakkan satu betul. hospital. Betul. Dan aku rasa kita tak perlu nak expect. Kalau kita ingat semula kan, Police Evo pertama, dia tak terlalu outstanding in term of action pack. Betul. Cerita dia simple. Betul. Tapi pada aku itu antara movie yang agak aku suka juga. Betul, setuju. Walaupun dia yang pertama, dia simple. Pada aku Anwari Ashraf mungkin akan menggunakan formula yang lebih kurang sama. Yep. Sebab dia ada filem pertama kan. So yelah, sebab kita ingat balik filem Police Evo yang pertama, dia agak komedi. So aku rasa vibe yang sama kita boleh nampak dekat Keluang Man nanti. So vibe yang sama. Then action dia, kita tahulah Keluang Man ni tak ada action yang, kalau kita tengok animation dia pun dia punya animation tak complicated. So aku rasa yelah, kita mampu buat apa yang kita rasa kita mampu. Tapi dalam masa yang sama pada aku script writing tu, Betul. itu sangat penting. I mean, saya rasa kan bang, sepanjang sebelum Keluang Man keluar ni, mungkin akan ada banyak kali lagi kot kita akan sembang pasal Betul, benda. betul. Ni pun hari ni pun Ui, kita 42 cakap, minit lah. Mungkin kita dah boleh fokus on next. agenda kita kot. Agenda kita seterusnya, kita memang nak belanja hari ni. Betul. Orang untuk dengar kita sembang. Betul. Agenda seterusnya adalah tentang Bobo Boy. Bobo Memandangkan Boy, aku seorang je yang pergi Bobo Boy Galaxy semalam. Sorry Bobo Boy Galaxy Sorry. Sorry, SORI. Okay. Yang Solar Reboot. aku baru tengok dia punya premiere first episode sampai third episode semalam. Aku rasa boleh cakap, yelah, kita tahu Bobo Boy ni series dia adalah untuk memikat hati budak-budak. Fokus betul. utama atau target audience dia adalah pada budak-budak. So storyline dia agak simple dan mudah. Dia berbeza berbanding filem. Filem memang dia akan sedikit berat kan, kualiti tu. Bukan nak cakap series dia tak kualiti, tapi target audience dia lebih kepada budak-budak. So pada aku cerita dia akan ringan lah. Dan aku rasa secara keseluruhannya first, second, third, banyak benda-benda yang best. Contohnya macam dorang bila Bobo Boy tukar kuasa, dia jadi macam semua orang waktu dalam hall tu best lah. Transform punya scene tu, aku rasa dan makin cantik, makin nampak best lah. Nampak dia macam bawa vibe tu. In term of storyline, aku rasa daripada 1 ke 3 ni biasa, macam aku cakap tadi, simple. Dan aku rasa dia expand. Mungkin first episode yang awal-awal ni dia tak adalah cerita tentang lebih mendalam. Cuma aku dah nampak lah dia punya episod yang akan datang tu, dia akan lebih konflik dia tu mungkin akan lebih besar. Dia berapa episod total? Aku tak sure. Adakah yang series Bobo ni akan lead to movie?
Ya. Dia kali tu movie lah. Oh, dia settlekan sebab kalau kita tengok movie last kali end credit kan bapak dia keluar kan. Bapak Mekan Mato keluar Mato. kan. Lepas tu terus ke ni. Sebab bapak dia pun ada kaitan dengan Tapops. Tapops ni satu adik tak tengok, so kita kena cerita sikit. Tapops ni macam satu badan lah, badan dekat angkasa lepas yang menjaga keselamatan. Macam tu lah. Dan bapak dia Mekan Mato ni pun salah seorang anggota. Dan Bobo pun anggota Tapops. So aku rasa mungkin satu misi nanti mungkin collab lah. Mungkin collab ataupun dia tunggu pada movie. Tahulah tak pop. Nice, Tengoklah nice. Boboiboy Kau apa tengok, ni. Alah, tengoklah. Tengok Aku ingat kau layan Mekan Mato je. Mana ada. Kalau Mekan masuk Mato Mekan kan Mato, Boboiboy kan related. Yeah. Universe sama. kalau So, masuk buat mission Ui, ada bayangkan Last Mekan Mana tu. Ui. Mas Mana. Lagi So aku rasa kalau Mekan Mato X Boy. Ui, style style tu. tu. Lepas tu terima kasih juga kepada Monster apa? Monster INC. Ani Monster. Ani Monster. Aku ingat Monster. Ani Monster. Ani Sebab Monster. Ani Monster dia bagi kita. Thank you. Aku dah dapat lah aku punya buku. Dia ada bagi hadiah banyak. Banyak dapat Nak cap. sikit. Nak tak Cap bawa? ada dekat dalam kereta. Aku lupa nak ambil tadi. Komik dia bagi Komik bagi. Yeah, Full nak episode. baca. Full episode. So aku rasa nanti kita orang akan bacaan. Yep, betul. Dan kita akan review sikit. Sebab aku rasa daripada Kita komik kena tu review. kualiti dia Kita kena review. bagus tu. Masing-masing kena baca Boboiboy. okay, aku punya baca. komik. Dah ada 27 jilid. Allah. Kita 27 bagi Bagilah 27 bagi macam mana 3 boleh bagi? tak? Boleh Dia lah. kau kena baca daripada 1 sampai 27. Maksudnya nanti bila dah bagi kau bagi tahulah. Okay, cerita apa aku part tu. Okay, aku bagi tahu part aku. Adik part adik. Betul. macam tu, Kita buat macam Quran Circle. Oi. Dia buat macam tu. Marah Buat apa tadabur lah. Apa ni? Tadabur buku. Ui, Bedah buku. Membaca buku juga. Okey Ya, lah tu. membaca amalan Aduh, boleh. tapi Memupuk amalan baca. Betul, setuju. ada orang tanya lah mana nak beli mas tu. Mas ni tak tahu dijual ke tak. Tapi Minta kita lah orang- Anwari Ashraf. Anwari Ashraf Kau pergi dekat dia punya Twitter ke Instagram ke, kau pergi cakap, bang nak topeng Keluar man. Aduh, Kau tapi beli je topi Batman, kau spray je. Aku rasa ni dia macam spray. Spray merah. Tak ada. Ni tak ada spray. Tu okey lah power ni. Macam The Devil pun ada apa ni? topeng ni. The Devil. Tu. The Devil ada, tapi dia punya tanduk dia macam ke Nipis depan. sikit lah. Kan? Ben Affleck macam Ben Affleck punya Batman. Boleh aku tengok. Kan? Dia punya kerut dia tu. Wah, aku tak tahu kenapa gerut. Hero apa yang black? Tak apa. Kau ni macam lawak resis nanti. Tak resis. Tanya je. Aku risau lah lawak. No offense. Takut nanti dekat TikTok kena violation kan. Tak. Okay. Tapi secara kesimpulannya aku rasa selain daripada kita menantikan Keluang Man, jangan lupa untuk sama-sama menonton siri yang akan dikeluarkan tak lama lagi, Boboiboy siri untuk season kedua, Boboiboy Galaxy Story. Galaxy season 2. So Bye-bye. Itu start bila? Dia dah Disember. Okay. Dekat platform Netflix ada, Netflix. YouTube ada. YouTube. Okay, alright. Dekat TV pun ada. So banyaklah platform dia. Betul. Tapi tak silap aku, dia berdasarkan Annie Monster punya ni pengumuman, dia akan berbeza sedikit. Mungkin tak silap aku Netflix lebih awal ke macam tu lah. Aku pun tak pasti yang betul. Nanti kalau kita dapat maklumat, kita akan Betul, maklumkan betul, dengan betul. Jadi yang lebih betul masa yang terperinci. So itu sahaja untuk podcast hari ini. Ada apa-apa yang kita tertinggal ke? Kita dah masuk bulan Disember. Ya. Dan bulan Disember kita ada What If di Disney Plus. Berapa hari bulan? Hujung bulan 24 bulan 12. 24 So, konsisten sampai dia setiap hari sampai kan? habis. Yes. Sampai habis. Betul, So sampai habis. kita 9 hari. kita akan menonton last final episode bersama. Final episode bersama Yes. lah. Kita akan bedah bersama-sama Ya, di kita final akan episode buat watch along je. juga. So kita takkan buat macam satu episod macam Loki, sebab Loki dia seminggu sekali. Ini satu hari satu kali kita tak Mampus sempat. lah kan. Memang kering lah kita orang kena. Siapa korang nak bayar gaji kita orang? Ui. Kena Jangan rapkan macam tu. orang. Jangan macam tu. So insyaAllah kita akan cuba buat episod last dengan kita akan kupas last kali lah sewaktu nanti. Ataupun kita buat kan dia ada 10 episod kan? 9 kan? 9. So 9. 4 episod kumpulkan Boleh juga, 4. boleh Kita juga, buat 2 boleh. lah basically. 2 episod lagi 5 sampai ke 10 ke 9 kita buat. Sebab tu Boleh, kita boleh. ada Anip dia kreatif tau. Mantap Dia lah ni. bijak Mantap tak, tu ni. Anip. Kau power. Kau handsome ni. Handsome pula tu. Aku kena pakai topeng sebab tak handsome. Aduh. Boboiboy dah keluar dekat YouTube. Dah keluar ke? Aku rasa Boboiboy belum lain keluar. tu lama tu. Oh dah keluar dah? Hari ni dah ada kat YouTube. Hari ni dah keluar. Hari ni. Okey. Okey. Hari ni dah Baik, keluar. baik. Okey. Betul lah 4 Disember.
Okay, so itu saja untuk episod kita di Sema Marvel. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe channel Dan YouTube kami. jangan lupa baju kami masih lagi dibuka. Ya, Boleh betul. pergi dekat semua social media kami. Dekat Betul. bio tu ada link Google Form. Masuk situ ada banyak isilah everything, size, nama sebagainya, Betul. alamat dan juga bank in ketika itu juga. Dan kalau korang tengok video ni sekarang di YouTube, mungkin masa dah nak limit untuk korang order baju. So cepat-cepat order, okay? Oh, betul. Ya. Okay. Kalau katakan 8 hari bulan tu ada tiba-tiba request nak cuba Nasib, cubalah DM Boleh, kami. Kita boleh cuba Kita lah. boleh consider. Boleh Jangan boleh risau. kecek. Kena beli 5. Set kita jangan pecah. Okay. Okay, itu saja. Alright. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, cincau. Bye-bye. Batman, Klangman.